Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah tuan-tuan. First. Okey, saya nak minta tuan-tuan dengar tak suara saya ni? Kalau dengar tolong komen dua dengar. Dengar tak? Okey. Okey, jadi hari ni tuan-tuan saya nak buat live tuan-tuan, tentang apa yang Tok Balun Tok. Insya-Allah ni nak balun dah ni. Kan? Kita nak jadi baik, tiba-tiba orang duk kacau macam ni, kita tak tahan tu. Kan? Saya abang tu saya tak tahan dah. Kan? Orang yang seorang beliau yang saya anggap seperti adik saya sendiri, Ustaz Syafiq ni. Saya nak beritahu satu, hampa kacau Ustaz Syafiq, hampa orang kacau aku . Aku bukan nak tunjuk hero. Tapi hampa tak kenal dia. Maka hampa tak kenal, maka hampa tak cinta dia. Dan hampa tak tahu. Hampa ambil video orang serat-serat. Lepas tu hampa bahan orang. Hampa fitnah orang banyak-banyak. Fitnah yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Saya tak faham mereka ni, pok-pok ni apa yang tak betul lagi, saya tak faham. Habis semua ustaz dalam Malaysia ni semua mereka hantam semua mereka. Saya tak faham mereka ni sebenarnya mau apa sebenarnya, pok-pok ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Sabar Allah, innallaha ma'as sabirin. Tok Rora ni buat hal pula. Ya itulah yang ni yang saya nak dengar tuan. Dia ambil video Ustaz Syafiq sekat-sekat. Jangan sebut salam Tok Wan Kukuh. Baik bang. Pok tu memang macam tu langgar je. Dak depa ni nak berdebat lah, nak apalah, sat lagi bila orang pi jumpa, hampa pi buat laporan polis. Hampa kata orang pi ugut hampa lah, apa macam-macam pula. Kan? Hampa ni tak payah panggil ustaz-ustaz ni, hampa lewa aku yang hampa layan. Hampa betul hampa layan lewa aku ya. Minta maaf cakap kali ni kasar sikit tuan-tuan. Kan? Tak payah panggil ustaz-ustaz mana lah, meh aku pi jumpa hampa lah, senang. Kan? Kalau hampa nak jumpa sangat. Rora lah, Syabuddin tu apa semua tu. Buat react lah, ambil video orang sekat-sekat, buat fitnah. Ambil video orang sekat-sekat, buat fitnah orang. Kan? Kalau pasal nak debat sangat, aku berdebat aku tak kerti. Kalau hampa rasa nak jumpa, boleh aku main jumpa apa lah ni, aku boleh jumpa, tak ada masalah memang. Aku tak ada masalah memang. Tapi satu, jangan main polis lah. Hampa nak tahu mana sangat, hampa hebat tahu mana. Suka-suka hampa yang nak buat fitnah orang. Suka-suka hampa yang nak petik video orang pendek-pendek, lepas tu nak bahan orang. Hampa pakar hadis lah, pakar apa lah, perangai tak apa pakar hadis pun. Akhlak tak serupa pakar hadis, aku tak apa lah. Kalau hampa kata aku akhlak aku tak betul, akhlak aku jahat, memang aku memang aku mengaku aku memang tak ada akhlak punya orang. Aku memang tak ada akhlak punya orang. Tapi satu aku nak beritahu hampa jangan sentuh, hampa jangan sentuh ulama-ulama sahaja. Aku memang orang tak ada akhlak punya, aku beritahu, siap ni. Tonton sendiri dengar tuan-tuan. Ni Syabuddin ni. Ni muka dia ni. Dengar dia kata apa. Macam kawan dia pun ni. Tak tahu lah, ada lagi video ni panjang sebenarnya video ni, tapi ada cut video-video yang penting lah, perkataan-perkataan yang cukup lawak tu kita bagi letak kat situ lah. Sabar-sabar. Dia kata apa tuan-tuan? Okey, dia kata apa tadi? Video tu panjang, dia kata mula-mula dia kata apa? Macam kawan apa ni. Dia nak kata Ustaz Syafiq ni seolah-olah berkawan dengan iblis ni. Ni, aku buat main buku kitab hari ni. Ni kitab karangan siapa? Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bakar Ruqyah. Ulama Salafi yang diiktiraf hampa. Hang buka bahagian belakang ni Syekh Abuddin. Hang tengok pengalaman Syekh berkomunikasi dengan jin-jin yang telah masuk dalam badan. Banyak cerita-cerita. Tahu saya cerita aku cerita rumah. Adakah engkau jin muslim? Tanya Syekh. Jin tu kata, ya saya seorang muslim. Mengapa engkau berada dalam jasad wanita ini? Jin tu cerita. Syekh layan tak jin ni dalam tubuh badan? Syekh layan sebab apa? Di situ Syekh nak beritahu, Syekh Wahid Salam Al-Bali ni beritahu, nak berdakwah pada jin dan nak mengeluarkan sihir-sihir dalam tubuh badan. Kalau hampa bukan pandai dalam pakar dalam rawatan, hampa jangan duk komen. Lepas tu cakap pula, oh ni cakap relax-relax macam kawan.
Hang ambil video orang sekat-sekat, lepas tu hang bahan orang. Hang buat react. Demi apa? Untuk dapat duit YouTube hang. Kan? Hang buat duit untuk YouTube hang. Hang tengok balik video Ustaz Syafiq yang panjang ni kepada Rora dan Dr. Rozaimi dan Syahabuddin ni, Ahmad ni. Hang tengok balik video dia panjang lebar, dan di situ beliau berkata, Ustaz Syafiq beritahu, jangan kita mempercayai apa yang telah dicakap oleh jin-jin ni. Yang mengaku iblis lah apa. Tu pesakit dia. Pesakit dia merasuk, dia kata dia iblis. Takkan kita kata, hang bukan iblis, hang jin lah. Hang tukar nama. Boleh kita nak pergi kata lagu tu? Saya nak kata, dia nak mengaku dia jin ke, dia nak mengaku dajjal ke, dia nak mengaku apa sekali, tu mampu fikir dia masalah dia. Kan? Yang hampa masalah hampa lagi teruk. Ambil video orang pendek-pendek, kat, lepas tu bahan orang, buat fitnah kat orang macam-macam. Kan? Macam ni akhlak hampa seorang Islam. Suka sangat nak mempelagakan umat hari ni. Suka nak mempelagakan umat. Bila hampa semua tak percaya, yang tu tak percaya, yang ni tak percaya. Hadis sahih Nabi SAW tak silap saya Abu Hurairah, siapa yang ajak ayat kursi tu? Saya nak tanya, ayat kursi siapa ajak? Benteng bagi pencuri-pencuri masuk, semua siapa ajak? Bukan iblis yang bercakap. Bukan iblis yang ajak. Abu Hurairah, tak silap saya minta ampun, tak maaf, saya tak ingat cerita tu. Kurang ingat cerita mana satu gudang tu Abu Hurairah tutup kunci, jumpa dengan seorang yang mencuri tu, gandum tu. Tak silap saya. Siapa yang ajak tu? Lepas tu Nabi kata apa? Benar apa yang dia ajak? Iblis ajak benda yang baik, Nabi kata benar apa yang dia ajak. Hampa lah ni, hampa hidup sama hampa sembang, sopa hampa lah hebat lalu ni. Astaghfirullahaladzim, hampa ni. Na'udzubillah minaz zalik lah, ya Allah, hampa tolonglah. Kau netizen. Banyak golongan-golongan muda yang tak faham agama, yang tak pergi mengaji pondok-pondok, terikut termakan dengan mereka ni semua. Saya cukup pantang, tuan-tuan. Jangan kacau adik aku lah. Saya dah abang dah, siapa kacau Ustaz Syafiq ni, siapa kacau aku, kacau keluarga aku. Macam mana sekali pun aku tak nak kisah. Aku belajar nak jadi bagus, aku belajar nak jadi baik, aku belajar pun dengan adik aku Ustaz Syafiq. Tapi hang ni apa fitnah dia, Syahabuddin ni kata, cakap seolah kawan. Hang dah melampau dah Syahabuddin. Hang dah melampau. Dulu hang dah bisa komen aku punya video macam-macam. Aku sengat, aku tak mau layan hang ni. Tapi ni sampai tahap hang melampau, hang nak sama kau Ustaz Syafiq ni berkawan dengan iblis pula. Dengarlah bagi habis lu. Ambil video tu penuh. Dengar. Dengar elok sikit. Jangan buat fitnah orang. Hang sendiri bagi tahu dalam video hang. Ya. Kalau saya kata, saya apa kata aku fitnah, ni aku buat main bukti dalil kat hangpa ni. Macam kawan dia pun ni. Macam kawan dia lah. Ada lagi video ni panjang sebenarnya video ni, tapi ada cut video-video yang penting. Hantau panjang. Awak tu kita bagi letak kat sini. Hantau panjang, lepas tu ambil yang pendek-pendek hantam orang. Tak apa. Kalau dia nak saya boleh zero, tak ada masalah memang depa ni. Tapi saya bukan ahli debat. Tapi saya nak pergi tanya apa masalah hangpa tak puas hati sangat ni. Hang boleh kata kawan tu. Padahal kawan tu tengah duk merawat orang. Tengah duk merawat orang tu, hang tak faham tak? Hang ambil video orang tu, hang ambil ustaz ni tak kenal ustaz ni. Hampa ya betul, pok-pok hampa ya betul semua ni. Pok-pok hampa ya betul. Lepas tu tunggu salah orang. Tak tahulah akhir zaman tuan-tuan, akhir zaman ni memang jadi macam ni lah, 73 golongan tuan, satu golongan yang Allah Taala yang Nabi jamin, satu golongan yang mana yang ikut Quran, hadis dan sunnah insya-Allah. Tapi semua orang mengaku depa ikut sunnah, depa ikut hadis macam tu macam ni. Kalau nak ikut hadis sunnah pun tuan-tuan, kalau kita tak rujuk pada orang dulu, kita tak rujuk pada alim ulama, sesat juga kita. Ambil Quran, buka Quran, baca tafsir dengan kepala otak sendiri, cerita kat orang. Mai ikut mana? Ambil hadis, baca tafsir dengan kepala otak sendiri, cerita kat orang. Habis tok-tok guru, alim-alim ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semua tu semua tak betul ya. Dan pakar hadis bukan saja Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak lagi pakar-pakar hadis. Habis hal lain semua tak betul ya. Kira dua orang yang betul. Imam Bukhari, Imam Muslim, yang tu ya. Berlambak lagi tu pakar-pakar hadis, hafiz-hafiz hadis yang diiktiraf. Tapi bila kita bercakap dengan hampa tak, yang ni tak boleh, yang ni kita ada demam, yang tu cakap pandai semua.
Sebab apa? Sebab hampa suka mempersoalkan, memperlekehkan ilmu orang. Sampai bila pun tak habis. Sampai bila pun tak habis, tuan-tuan. Auzubillah min saya memang agak sikit marah lah, emosi terganggu sikit, no. Jangan, kita umat Islam bukan nak pergi bergaduh, tuan-tuan. Tapi saya geram dengan perangai sikap mereka hari ni, yang seolah mereka ni tidak ada akhlak, seolah nak mempelekehkan orang, seolah-olah nak menjatuhkan orang. Cukup mudah bagi mereka hari ni, no? Cukup mudah nak menjatuhkan orang, nak memfitnah orang, buat fake account, buat fake page fake, bubuh gamak kita, bubuh gamak macam-macam, bubuh gamak. Cukup, Allah, na'udzubillah, betul dah. Fitnah ni, fitnah Dajjal ni akan keluar dengan macam-macam cara. Kita tak tahu, saya tak mengatakan mereka ni semua tak betul, tuan-tuan, tapi perangai mereka dah melampaui batas. Nak hantam orang ikut suka. Nak ambil video penuh, tunjuk balik video penuh. Sedangkan Syekh Wahid Abdul Salam Bali sendiri dalam last dia punya part yang last cerita bagaimana pengalaman dia berdialog dengan jin-jin ni. Siapa tak ada masalah pun nak berdialog. Siap dia bukukan lagi. Siap dia bukukan lagi. Syekh Abdul Salam Syekh Wahid Abdul Salam Bali siap dia bukukan lagi, tuan-tuan. Nak cerita, bagi tahu pengalaman bagaimana dia berdialog dengan jin-jin ni, tipu-tipu daya jin. Dan video Ustaz Syafiq yang cerita yang iblis masuk tu, cuba dengar sampai habis, dan Ustaz Syafiq sendiri bagi tahu jangan percaya apa yang dicakap oleh jin-jin ataupun iblis ni semua. Berapa kali nak cakap, hampa ambil sekat-sekat, hampa fitnah orang. Tahu lah, tahun-tahun dia si Mazhar tu ada makin tocang lah. Tak tahulah, tuan-tuan, saya bukan nak fitnah mereka ni semua. Saya dah beritahu, tuan-tuan, saya bukan kaki nak kecam mereka ni semua, untuk Dr. Ruzaimi semua. Saya faham mereka ilmu banyak, kan. Mereka mengaji hadis, mereka lebih faham. Tapi saya tak faham kenapa mereka tak faham. Patutnya orang yang mengaji agama lebih faham. Tapi hari ni kita tengok orang yang mengaji agama lagi tak faham. Tak habis-habis nak bergaduh di sosial media. Sosial media ni, tuan-tuan. Nak bagi orang awam ni, hak macam kita lagi tak faham ni, lagi tak faham, lagi lingkup, lagi berpecah belah. Tak tahu apa masalah mereka ni. Sebelum-sebelum ni kita tak bisa dengar, tahun 90-an, tahun 80-an mereka ni semua tak ada, tuan-tuan. Tak ada masa tu. Masa tu baru ustaz-ustaz pondok kita duduk tengah bantras khurafat-khurafat, kesyirikan yang telah banyak berlaku dalam Malaysia ni, tanah Melayu ni, kan. Lepas dah settle semua, muncullah mereka ni pula mempetikai pula tok-tok guru lagi. Hebat. Hebat. Allahu Akbar. Taulah, tuan-tuan. Kita minta lah. Bagus juga tu bila Ustaz Syafiq buat gitu, tiba-tiba pula mengaku dia Wahabi. Pasal apa mereka nak marah? Pasal apa nak marah? Kata mereka tak mengaku Wahabi. Bila kita mereka Wahabi, mereka kata tak, kami bukan Wahabi. Bila iblis kata Wahabi, mereka panas pula lah. Allah, pening kepala. Pening kepala, tuan-tuan. Pok-pok ni saya pening. Kalau pok-pok kita orang kata hampa ni gegas wajah. Betul ya, kami gegas wajah. Sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Pok-pok ni bila kita kata mereka Wahabi, mereka kata tak, kami bukan Wahabi. Apa tu Wahabi? Kami pun tak tahu apa tu Wahabi. Selalu mereka kata dalam tu. Tapi bila iblis kata, iblis masuk dalam badan orang, kata kat Wahabi, mereka panas. Menggelegak habis semua. Lah ni saya nak tahu siapa yang iblis, siapa yang Wahabi ni. Saya nak tanya sikit lah. Saya nak tahu lah ni siapa yang Wahabi, siapa yang iblis ni. Saya tak tahu lah. WC tu. Okey, up. Saya nak WC ni, Ustaz Syafiq sedap. Okey, saya bawa. Orang pakai habis kau bodoh kampung, tak apa, aku bodoh kampung, aku tak pengap macam pakai hadis semua tu. Saya tak marah cakap, saya tak setuju tak apa-apa. Pakai fake account gamak ni bukan gamak tulisan Cina. Memang aku orang kampung, aku orang bodoh, tapi aku tak bangang. Tak dapat lah Ustaz, tak dapat. Saya buat tu, tak diangkat Ustaz, tak angkat. Tak ada maintain pun siapa Wahabi. Akidah kita pun tak. Lagi kita cakap macam-macam, mereka mula lah kelabah kan. Zikir Allah pun tak ada manfaat.
Kan? Mereka cerita, saya tak tahu lah siapa dia, individu mana cerita. Zikir Allah, Allah ni pun tak ada manfaat. Kan? Sebut nama Allah ni tak ada manfaat. Berzikir Allah, Allah, Allah ni tak ada manfaat. Tak ada satu keistimewaan. Tak dapat pahala, tak dapat tu, yang tu, dan yang ni. Kan? Macam mana orang ni? Dengar tak suara saya, Daniel? Cuba tengok, saya buka dah mic ni. Tak boleh masuk, saya tak tahu pasal apa. Sekali lagi saya tambah. Kan? Zikir Allah, Allah, Allah pun tak ada manfaat. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Ha. Kau pun sama aja dengan yang kau hentam. Pakai ada wong. Pakai semua fake. Kau bopok ni memang tak berani kau. Bandar berani pakai nama betul. Kau pun sama aja dengan yang kau hantam. Bila geng kau buat tak betul, kau senyap pula tegur juga. Kau masuk bilik tengok cermin lah. Geng kau pun sampah macam diorang. Allah, saya send. Okay, saya dah check dah. Okay, saya check sekali. Okay, sekali lagi. Pasal apa tak boleh. Tak boleh lah Ustaz. Pasal apa orang set ni ya. Allah. Sekali lagi tengok. Okey je so, zikir nama. Zikir sebut nama dia baru okey dah mana kot. Ya, tu lah. Ni tuan-tuan tengok ni fake account ni. Apa hari tunggu berjemaah lah tuan-tuan tu. Sat. Sat. Kita pin dia. Tengok pakai nama. Ada wong. Tak berani tuan bapak ni. Bapak ni saya. Allah. Takat nak sembang pumpang dalam Facebook ni tuan-tuan. Banyak tak berani lah. Banyak tak berani. Saya pun tak faham lah. Tapi tak apa, kalau Ustaz Syafiq tak boleh masuk dalam live saya minta Ustaz Syafiq buat live sendiri. Saat lagi saya masuk dalam live Ustaz Syafiq. Kita sebab set saya ni mungkin problem sikit. Saya tak tahu lah sebab apa. Saya tak tahu sebab apa tak boleh masuk. Jangan dilayan tu, ya betul. Saya cuma hari ni saya rasa tak puas hati lah. Saya bukan saya nak menghina Dr. Rozami, saya nak menghina Syekh Abudin ni tuan-tuan, tidak. Tapi perbuatan mereka melampau. Perbuatan mereka mengambil video sekat-sekat, lepas tu hentam di sosial media. Yang ni, yang perbuatan yang melampau ni, saya bangkit lah. Saya bersuara. Saya tak menghentam mereka tuan-tuan. Saya tak mengatakan mereka ni kafir ke sesat ke tidak. Mereka juga Islam seperti saya. Asyhadu alla mengucap bersama juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi fahaman. Fahaman mereka mungkin berbeza dengan kita. Berbeza ni tak ada masalah kan. Dulu ulama-ulama dulu pun berbeza. Antara anak murid dengan tok guru. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali apa semua. Antara anak murid dengan guru saja. Tapi berbeza fahaman sebab apa? Berbeza pendapat. Tak ada masalah, tak berlaku bergaduhan. Cuma berlaku khilafan. Kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi zaman hari ni yang saya pelik. Berlaku macam-macam. Okey, so. Okey. Tok suara tak clear. Cuba cek tengok. Sat, no. Kemas tu dia Facebook tu, Sat. Okay, Sat. Hello, testing.
terus dia jemput tadi. Sat, suara tak ada, sat, nama sat. Okey dah, suara putih kacau ni. Ha. Itu saya nak beritahu lah, tuan-tuan. Bukan saya nak belagar ke orang. No, zaman-zaman dulu pun berlaku khilaf ni. Tak ada masalah pun hang kalau hang rasa hang betul, ceritalah hang bawa betul. Tak payahlah nak jatuh orang ni, apa masalah hang, kan? Dan kita tengok hari ni orang yang tak belajar agama, yang tak mendalami agama, terikut dengan mereka, kan? Pergi cerita kata mereka ni bukan Wahabi lah, apalah, memanglah tak mengaku Wahabi semua. Tapi bila jin, Iblis kata tak Wahabi, mereka yang panas. Saya pun pelik, saya pun pelik hari ni. Saya tak tahu yang mana satu Wahabi, yang mana satu Iblis, yang mana satu saya pun pening, tuan. No? Orang cakap dengan orang pesakit tu, dia mengaku dia kata benar masuk dalam badan dia, dia kata Iblis. Kan? Kita tak percaya Iblis kan? Kan? Dan bila Iblis tu kata, Iblis dalam badan tu lah kata. Dia kata kat Wahabi pun. Tiba-tiba geng yang kata tak mengaku Wahabi, panas pula lah. Kan? Panas. Ambil video sekarang, buat react, lapar lah semua. Saya tak tahu. Dan ni saya pun confused. No? Yang mana satu Wahabi, yang mana satu Iblis, saya pun tak tahu. Tak? Saya minta maaf lah kan. Gitu. Cawan lawa tu. Ya, cawan mesti mau lawa. Saya pun tak faham. Nak buat tahlil, Pak Imam kata nanti gaji mereka kena potong. Tak tahu lah tuan-tuan. Macam-macam lah. Allahu Akbar. Alamak. Teddy bear besar lah. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak kalah. No? Rasa diri tu bukan Wahabi buat apa? Terasa, ya betul itu Mak Lamin. Itu betul. No? Kalau kita rasa kita bukan Wahabi, buat apa kita nak terasa Iblis tu masuk nak kata kat Wahabi. Bila tanya, mereka tak mengaku Wahabi. Kan? Tapi bila Iblis masuk dalam badan orang, kata kat Wahabi, mereka marah. Mereka kata, ni mula geng-geng ni percaya Wahabi, percaya kat Iblis pula. Allahu Akbar. Saya pun tak faham lah tuan-tuan, saya tak faham. Penat tuan-tuan, penat dengan pokok ni. Jadi saya pun rasa muskil lah hari ni tuan-tuan. Iblis dan Wahabi sama panas. Saya tak tahu lah Ustaz Syafiq tu. Aduh, saya tak faham lah apa yang berlaku hari ni. Tapi saya abang tu lah, punya kacau lah dia. Pola kacau ni punya pasal ya. Sana. Saya nak buka balik. Betul ya, saya cerita tadi tuan-tuan. Kisah syaitan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Saya cerita balik lah. Dikisahkan sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gunung zakat di bulan Ramadan. Ni di bulan Ramadan ni. Popok tu kalau kita buat rawatan di bulan Ramadan, mereka kata jin-jin iblis tak ada. Mereka kata mana ada jin-jin iblis bulan Ramadan kena sekat habis. Sebab tu tuan-tuan, mereka ni, puak-puak ni ambil hadis terus. Mereka tak melalui ulama' lah. Lepas tu mereka tafsir kepala otak mereka sendiri. Ulama' dah tafsir dah. Ni saya cerita, saya rungkai. Ni saya nak cerita, okey. Nabi SAW suruh Abu Hurairah menjaga satu gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seorang mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipuji kerana berhasil menangkap sosok tersebut. Mengangkat seorang tu. Akan aku adukan kepada kamu, kamu kepada Rasulullah. Abu Hurairah kata, aku nak pergi bawa hang ni, pergi kat Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendengar ancaman tu, dia terkejutlah bila sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah gempak dia, nak bawa dia pergi jumpa kat Nabi, dia takut. Dan dia pun meringat, saya ni orang miskin. Dia kata, dia tipu lah. Jin iblis syaitan ni tuan-tuan, dia tipu. Dia kata, aku ni orang miskin, keluarga aku tanggungan banyak. Lepas tu dia kata, aku sangat memerlukan makanan. Maka pencuri itu pun Abu Hurairah lepas wang dia. Walaupun meskipun zakat tu diperuntukkan kepada fakir miskin, namun cara tersebut mencuri makanan tetap tidak dibenarkan. Walaupun dia orang miskin, dia curi bahan zakat, tak boleh juga. Sebab apa? Perbuatan itu adalah salah. Esok harinya, Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah, maka beliau, bertanyalah beliau, apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam? Abu Hurairah, sahabat berkata, ia mengeluh, ya Rasulullah, bahawa ia miskin dan apa semualah. Macam tadi tu, jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Lepas tu lalu diterangkan pula olehnya bahawa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepas tanya. Kan? Lepas tu Nabi SAW kata apa? Bohong dia, kata Nabi SAW. Ha? Nabi kata dia akan mai lagi. Nabi beritahu ni, dia akan mai lagi malam ni. Bila dengar ungkapan itu, Abu Hurairah pun memperketatkan penjagaan dan kewaspadaan. Benar saja, dan pencuri itu pun mai. Iblis ni mai balik. Bila mai balik, tertangkaplah oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tangkap orang iblis ni. Lepas itu, Abu Hurairah kata dia, aku nak bawa hang jumpa Nabi juga. No? Aku nak bawa hang. Kan? Lepas tu dia pun buat macam semalam kot. Duk cerita lagu tu saya miskin lah, apalah semua ni. Abu Hurairah kesian lagi. Lepas abang dia lagi. Ni 2 kali dah. 2 kali dah. Lepas dah. No? Malam tu berjaga-jaga lagi. Lepas dah lepas sekali lagi. Dan kali ketiga, dia kena tangkap. No? Bila dia kena tangkap, Abu Hurairah kata, aku takkan bagi ampun, aku takkan lepas hang. No? Ni Abu Hurairah kata. Saya cakap bahasa utara lah. No? Bagi orang faham. Jadi bila Nabi Abu Hurairah kata, kalau ni aku nak bagi juga. Sana. Lepas itu iblis ni melutut, no? Bengkok lutut dia dalam cerita ni lah. Bengkok dan ketakutan. Diperhatikan benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan dan gerak gerinya. Kali ni kau pasti kau adukan pada Rasulullah. Sudah 2 kali berjanji tidak akan kembali lagi. Tapi nyata kau kembali juga. Kata Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon. Namun tangan Abu Hurairah menggenggam. No? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, boleh pegang tangan iblis ni. Bila kita kata kita jumpa dengan iblis, dengan setan, puak-puak ni tak percaya. Kita nampak puak-puak ni kata, mana ada orang boleh nampak iblis, setan semua ni. Semua penipu. Kan? Ni sahabat Nabi SAW sendiri pun nampak. Maknanya benda ni bukan terjadi pada golongan, kepada para Nabi, dan benda ni berlaku kepada orang biasa. Yang Allah Ta'ala beri kelebihan dia akan nampak jin-jin iblis ni. Okey, saya cerita sambung balik kisah tu. Lepaskan saya, dia kata. Bila Abu Hurairah pegang tangan dia dengan erat, dengan kuat, dia kata, lepaskan aku. Lepas aku. Aku akan ajak ke hang kalimat-kalimat yang berguna untuk hang. Abu Hurairah pun sebutan, dan berkata, kalimat apa yang hang nak ajak tu? Tanya Abu Hurairah dengan rasa nak tahu. Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Ni boleh kata, kalau kau nak tidur, kau bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa sampai habis. Dan seterusnya sampai ke akhirat, maka Tuhan akan selalu dipeliharai oleh Allah, dan tidak ada akan setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Ni amalan. Ni bukan Nabi beritahu ni iblis beritahu dekat Abu Hurairah satu amalan yang mustajab, iaitu baca kursi sebelum tidur. Kita pun boleh amalkan. Bila kita baca, maka esok tidak sadar satu setan iblis pun akan mengganggu kita sampai ke pagi. Okey. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah SAW, Nabi Abu Hurairah, dan cerita pengalaman malam tadi. Ada seorang mencuri yang mengajar ayat kursi. Apa yang dilakukan oleh tawanamu semalam? Rasulullah tanya Rasulullah. Abu Hurairah menceritakan segala-galanya. Jawablah, kalimat apakah itu yang diajarkan? Kalau kamu tidur, baca ayat kursi Allah, dan seterusnya sampai ada Abu Hurairah cerita balik. Jadi Nabi sendiri pun tahu kata yang ajak tu iblis, setan. Ni bila orang masuk jin dalam badan, masuk setan dalam badan, kita nak kata tak betul pula lah. Boleh sampai kata apa, mereka ni kawan pula. Allahu Akbar. Saya pun tak faham lah tuan. Na'udzubillah minaz zalik. Masa nak tidur baca kursi, ada seorang Ustaz Wahabi kata, Pak Muslim mana dia satu betul, tak tahulah tuan-tuan. Bacalah ayat kursi insya-Allah. Daripada hadis sahih ni cerita dah. Jadi puak-puak ni kita jangan layan lah. Bila kita kata ada orang yang nampak jin, ada orang yang nampak sosok-sosok jin yang menyerupai ini, mereka akan menentang. Mereka akan menentang sekelakanya. Mana ada manusia akan tengok jin-jin semua. Jin-jin ni semua raja haib. Ni cerita daripada hadis. Sembang kata ambil hadis sunnah. Bila kita buat keluar ni, ada. Ni dia cerita lagu tu. Semua kat mereka, kena betul kat mereka saja. Kat orang, pendapat orang, semua orang salah. Tok guru bagi pendapat, semua tak betul. Mereka saja betul. Inilah golongan-golongan W ni. Tak mengaku W, tak mengaku Wahabi. Tapi bila iblis masuk dalam badan seorang, kata dekat Wahabi, mereka marah. Pening pala. Pening pala tuan. Kita pun tak tahu nak beza hak mana iblis, hak mana Wahabi ni. Pening pala. Jadi insya-Allah sekadar ini dahulu saja. Jadi saya minta Ustaz Syafiq tolong buat live depan ni. Saya akan masuk. Nampak macam muka penipu je orang dalam video ni. Tanya aja, memang muka aku macam penipu, lagi penipu kuat.
Ni semua geng-geng bodoh lepas ni, semua tuan-tuan. Geng-geng bodoh lepas ni. Betul Ustaz, puak ni ilmu kebatinan guna Al-Quran, zikir pun salah. Ya, semua tak betul. Tak boleh. Berzikir Allah pun tak boleh. Zikir Allah ni tak boleh tuan-tuan. Okey, jom saya beritahu. Zikir Allah ni tak ada manfaat. Tu, kemas balik lah. Syabas betul. No? Saya beritahu satu kepada apa semua. Aku ni nak berubah jadi baik. Aku ni nak berubah jadi baik. Tolong bagi aku peluang aku jadi baik, Ustaz. Aku dah banyak benda aku tinggal, aku tak mau dah. Alhamdulillah. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, saya ni seorang yang merokok tuan-tuan. Ni saya pandai ni, saya nak cerita ni. Ni saya cerita tuan, tolong jangan keluar gila itu jangan. Saya seorang yang merokok. Saya dah berhenti dulu, lepas tu saya merokok balik. Ni saya tak malulah mengaku sebab benda ni saya dah berhenti. Segala macam-macam lah saya isap pahit lah, isap rokok ni semua. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, bila saya dapat alamat bahawa saya kena berhenti merokok, walaupun saya cuba banyak kali. Tapi yang terakhir ni, saya pergi Kelantan, saya suruh Ustaz Syafiq doa pada saya. Pegang dada saya, dia doa pada saya. Saya kata, Ustaz, saya nak sangat berhenti rokok ni. Saya dapat isyarat saya kena berhenti. Ustaz Syafiq kata memang betul. Kena berhenti. Jadi saya minta Ustaz Syafiq tolong doa Ustaz pada saya. Jadi Ustaz Syafiq pun pegang badan saya. Ada video semua kat saya. Bila Ustaz Syafiq pegang, dia baca doa-doa hizib-hizib tertentu, dia baca hizib sakran. Dengan keajaiban Allah SWT tuan-tuan, pada dia pegang tu, naik ada 3 ketui tuan-tuan. Macam kahok yang besar. Kahok yang besar naik 3 ketui. Dan lepas habis Ustaz tu, memang saya keluar, saya buat keluar lah kahok tu macam kita nak rasa nak muntah. Dia keluar ada 3 ketui yang besar. Saya tak tahu kenapa dia besar, dia macam padat lah sikit. Bila keluar tu tuan-tuan, Alhamdulillah, sampai hari ini, saya berhenti merokok. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, rokok ni untuk pengamal-pengamal perubatan, eloklah berhenti. Sebab apa banyak kita punya hijab akan tersekat. Ini terpulang lah. Ini kepada geng-geng kita lah. Geng-geng mereka tak percaya. Jangan cerita kat mereka. Jadi, bila kita berhenti merokok ni, Alhamdulillah, banyak benda yang saya rasa saya boleh. Tak tahulah, saya rasa macam satu nikmat pula dah tiba-tiba berhenti macam ni. Jadi, saya merasa panas lah tuan-tuan bila orang kata Ustaz Syafiq. Dengan asbab dia berdoa. Nak kata dia sesat ke apa, tu terpulang ke apa. Saya bukan tak suk dengan dia tuan-tuan. Tapi, asbab dia doa tu makbul. Asbab dia doa tu makbul tuan-tuan. Dan saya hari ni saya bersyukur sangat tuan-tuan. Dan saya minta tuan-tuan pun doa pada saya. Semoga saya istiqamah dalam hidup saya ni. Saya nak berhenti merokok insya-Allah. Saya nak berhenti terus merokok. Dan hari ni bila orang isap rokok, saya jadi bau pun rasa macam tak apa nak sedap lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebelum ni saya try banyak kali tuan, saya berhenti seminggu tak boleh tahan. Tapi kali ni nampaknya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nampak. Tak berasa langsung dia nak main isap rokok. Jadi, itulah. Saya nak berhenti lama untuk 7 tahun. Tapi bila main dengan serabut banyak ni, terpas isap rokok balik. Tapi rugilah saya nak rugi. Tapi Alhamdulillah ni, saya boleh berhenti pula ni. Dengan sebab doa Ustaz Syafiq, saya pun Allahu Akbar. InsyaAllah. Itulah saya nak beritahu kelebihan Ustaz Syafiq ni. Yang saya sendiri merasai. InsyaAllah. Apa-apa kita pertahankan ustaz-ustaz kita. Kita pertahankan orang yang membawa selawat. Orang yang selalu berqasidah, berselawat pada Nabi SAW. Mereka sendiri, golongan Wahabi tu tak mampu nak buat macam mana Ustaz Syafiq buat. Saya nak beritahu tuan-tuan. Ustaz Syafiq ni tuan-tuan, masa dia saya sendiri pun takut nak tengok masa dia tuan-tuan. Sebab apa? Dia terlalu padat. Tidur kadang-kadang sehari 2 jam dan 3 jam. Ini saya nak beritahu tuan-tuan ni. Orang yang apa kata dalam video, orang yang apa kata apa? Orang yang apa kata kawan dengan iblis ni. Dia tidur pun sehari 2 jam, 3 jam tuan. Sebab saya biasa duduk dengan dia. Saya biasa duduk dengan dia. Jadi saya tahu dia tidur berapa lama tuan. Dia tidur berapa lama. Dan dia tak biasa tinggal langsung berqasidah, berselawat pada Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan dia sibuk sekalipun. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Baiklah setakat ini dulu tuan-tuan. Live saya mohon ampun dan maaf kepada semua. Mohon ampun dan maaf sekali lagi.
Kita masuklah live Ustaz Syafiq insya-Allah. Sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.